Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kamu akan bersama-sama dengan Cikgu Azia, okey, dalam merungkai standard kandungan 10.3 di bawah tajuk bahan antioksidan. Apakah itu bahan antioksidan? Okey, bahan antioksidan ialah sebatian kimia, okey, yang diperlukan oleh badan, okay, untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Okay, kamu dah belajar dalam subtopik yang sebelum ni, okay, apakah itu proses pengoksidaan? Okay, iaitu proses pengoksidaan ialah satu tindak balas kimia di mana apabila bahan tindak balas tersebut kehilangan satu elektron dan dia akan membebaskan radikal bebas. Okay. So, bahan ini, bahan antioksidan ini dia akan melindungi sel badan. Dia melindungi sel badan daripada kerosakan akibat daripada radikal bebas. So, bahan antioksidan ni adalah bahan yang sangat bagus. Dia melindungi badan daripada rosak. Dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. So, maksudnya badan kita sendiri berupaya menghasilkan bahan antioksidan. Apabila usia meningkat, keupayaan ini akan berkurang. Jadi, macam mana kita nak meningkatkan lagi bahan antioksidan supaya dapat menghentikan ataupun melambatkan proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi dalam badan manusia. So, kita memerlukan bahan antioksidan melalui makanan. So, kita boleh dapatkan bahan antioksidan melalui makanan. Okey, contoh yang pertama kita boleh dapatkan beta carotene. Okey, beta carotene ni adalah contoh bahan antioksidan yang ditemui dalam makanan yang berwarna merah, kuning ataupun jingga. Okey, contohnya ialah lobak merah. Ini makanan-makanan yang bagus Makanan lobak merah, mangga dan juga ubi keledik. Tengok warna-warnanya warna jingga. Okey. Bahan yang kedua, bahan antioksidan yang kedua ialah lutein. Okey. Boleh didapati dalam kuantiti yang banyak dalam sayur-sayuran yang berwarna hijau. Contohnya bayam, kubis dan juga brokoli. Okey, ingat sebab itu bagusnya kamu makan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Okey. Bahan antioksidan yang ketiga ialah lycopene, iaitu bahan antioksidan yang ditemui dalam buah seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau gedang dan urin. Okey, yang seterusnya kita ada vitamin C, iaitu bahan antioksidan vitamin C, di mana vitamin C larut air juga dikenali sebagai asid ascorbic. Okey. Dia juga didapati dalam buah-buahan sitrus. Biasanya buah-buahan yang masam-masam lah. Okey. Kemudian bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau dan bijirin. Okey. Dan yang terakhir, bahan antioksidan kita kenali sebagai vitamin E, iaitu dikenali sebagai alpha tocopherol, iaitu bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak, termasuklah minyak kelapa sawit, minyak germa gandum, minyak jagung dan minyak kacang soya. Okay. Selain daripada dalam minyak, vitamin E juga boleh didapati dalam aprikot, brokoli, kekacang dan mangga. Okay. So, itu adalah antara makanan-makanan yang baik, yang mengandungi bahan-bahan antioksidan yang dapat melambatkan ataupun menghentikan proses pengoksidaan dalam badan kita daripada menghasilkan radikal bebas. Okey, faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, mari kita lihat. Okey, proses pengoksidaan boleh dilihat berlaku kepada makanan yang terdedah kepada udara. Okey, contoh yang paling kerap kamu nampak ialah apple dan pisang. Okey, apple dan pisang bila kita potong dan kita dedahkan kepada udara, lama kelamaan, bahagian yang warna kekuningan tu tadi akan bertukar menjadi perang. So, itu menunjukkan
berlakunya proses pengoksidaan. Di mana proses pengoksidaan itu ialah apabila terdedah kepada udara. Okey, so kita dah habis dah dalam standard kandungan 10.3. Jadi cikgu nak kamu buat praktis formatif 10.3. Okay, ada 2 soalan dan kita akan bincangkan dalam tutorial nanti. Okey, sekian saja. Jumpa lagi. Bye.